itu je lah kot saya punya mukadimah untuk malam ni. Yang seterusnya kita akan perkenalkan kita punya speaker iaitu Tuan Mama Asrul atau lebih dikenali sebagai Pak Su. Kau Pak Su? Baik, Alhamdulillah. Apa khabar Tuan Ha. Izzah kita? Alhamdulillah Pak Su ni memang ceria lah kan. So nak tahu ceria tak ceria, beliau memang kata memang yang very positifnya orang. Dan saya pun dah memang kata dah kenal lah juga beliau. Dan memang dia kata memang seorang yang positif. So ini dia punya biodata, saya rasa saya nak sebut pun makan masa 5 minit. So why not I just bagi the floor to kita punya speaker pada malam ini iaitu Tuan Pak Su. Dipersilakan. Terima kasih Tuan Izzah. Minta jadikan saya presenter, please. Kenapa tak boleh share button ni? Okey, terima kasih. Alright. Assalamualaikum dan selamat malam semua. Apa khabar? Terima kasih Tuan Izzah kita. Terima kasih tuan-tuan, puan-puan yang sudi hadir program kita yang disponsor oleh Bursa. Sekali lagi tepukan untuk Bursa. Terbaik. Jadi malam ini kita akan lebih teknikal lah ataupun kita akan buat lebih topik yang kalau kita tengok di sini topik dia scalp trading trend jangka masa pendek. Okey. Dengan opening price. Jadi topik ini kalau kita boleh ulas, lama ni 1 hari baru nak habis. Okay. Tapi kita cuba simpulkan dalam masa sejam ini. Jadi expectation ataupun objektif untuk topik pada malam ini, paling tidak audiens ataupun peserta ataupun tuan-tuan dan perempuan sekalian dapat memahami beberapa perkara yang berkenaan dengan technical analysis yang kita boleh baca market hanya dengan opening price. Opening price ni maksudnya market masa dibuka lah. Contohnya kalau kita cerita tentang MCPO 10.30 pagi, bukan 10.30 malam. In fact sebenarnya nanti kita ada FCPO Global Night Trading iaitu pada pukul, kalau tak silap saya lah, 9 malam pada bulan 12 nanti. Jadi ini peluang yang sangat baik dan perempuan mungkin yang belum menceburi dalam trading di futures market ni, especially dengan FCPO ni, malam boleh trade tuan-tuan. Itu dia. Okey. Jadi kita terus kepada next slide. Terima kasih kerana anda beri perhatian. Masih lagi bersama dengan saya. Okey, ini disclaimer. Jadi ini adalah protokol yang kita perlu ceritakan dan ini mungkin tuan-tuan boleh baca dengan maklum. 1, 2, 3. Okey, selesai. Baik. So ini saya punya sedikit latar belakang. Okey. Alright, terima kasih. Okey. So, ini dia kita punya subtopik ataupun kandungan-kandungan di dalam topik kita yang besar tadi. So, kita akan belajar 4 perkara insya-Allah. Okey, ni dalam bahasa kita buat dalam bahasa ibunda kita lah iaitu bahasa Melayu kan. Iaitu penawaran versus ataupun lawan permintaan. Kalau dalam bahasa Inggeris ni adalah supply versus demand ataupun demand versus supply. Same thing lah. Alright. Dan yang kedua kita akan tengok strategi M5 box. So strategi ini adalah strategi trading which is kita akan mengetahui tentang strategi yang saya gunakan dan juga melalui price action ataupun tindakan price melalui M5 box. M5 tu maksudnya time frame lah dan kita juga akan melalui proses bagaimana nak mengenal trend pasaran dengan lebih awal maknanya 5 minit pertama dalam trading di futures market ni, especially FCPO, kita dah tahu trend sebenarnya, tetapi ia adalah trend jangka pendek lah ataupun kita panggil scalping lah dan kita juga akan belajar sedikit tentang struktur pasaran. Okey, struktur pasaran ni contohnya market low ataupun market high jadi kita akan kupas lebih lanjut. So saya berharap tuan-tuan dan perempuan orang yang berjaya, antara yang ciri orang berjaya adalah mula dan habiskan sampai habis. Jangan berhenti separuh jalan. Okey, kena mula dan habiskan. So stay dengan saya insya-Allah sehinggalah tamat program kita pada malam ini.
Jadi jangan ke mana-mana lah. Dia tak ada iklan kat sini. Kita terus saja. Okay. Alright. So terlebih dahulu saya nak jelaskan kepada anda semua tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apakah yang kita namakan dengan price action. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, teknikal yang kita gunakan adalah dinamakan sebenarnya price action. Jadi kalau kita boleh tengok di sini, okay, dia ada tulis dekat situ kan, price action adalah kaedah perundingan, okay, ataupun sebenarnya analisis untuk kita mengetahui pergerakan asas trend tu berdasarkan sejarah harga. Maknanya purely on price action lah. Kalau dalam bahasa kita, guna kita adalah tindakan harga lah. Jadi sejarah masa lalu itu dia merangkumi semualah. Ada high dia, ada low dia, ada trend line dia, support, resistance, level. Dan ini kita ambil daripada Wikipedia lah. Alright. Dan kalau kita ambil daripada Investopedia, so price action adalah pergerakan harga security yang dirancang dari masa ke masa. So panjang cerita dia ni kan. So basically kita menggunakan tanda harga dalam carta ataupun dalam chart untuk sebagai pengetahuan apakah yang tengah berlaku dalam market. Jadi sangat unik kalau kita boleh menguasai ataupun mengetahui tentang teknikal yang kita namakan price action ini. Kerana dia bukan orang kata tertakluk kepada benda-benda lain lah. Dia purely price. Okay. Alright. So kita pergi kepada, kalau tuan-tuan boleh baca kan, ke perlu saya baca? Rasanya tak perlu. Kita pergi kepada konten saja. Tapi kalau saya ulas secara orang kata simpulannya, tuan-tuan perlu melihat kepada price saja. Jadi ini adalah satu ilmu yang rugilah kalau kita tak kuasai dia. Dia banyak sebenarnya di luar itu, tapi kita cuba permudahkan. Kalau boleh benda yang susah itu, kalau orang kata macam mana nak baca market trend ini susah sangat, jadi kita cuba simpulkan dia ataupun simpelkan dia. Okay. Alright. So okay. Dan teknik ini saya namakan sebagai teknik sniper price action, dan actually sebenarnya just a name lah. Purely price action sebenarnya. Okay. Dan dia juga adalah gabungan global mentor yang saya belajar dengan Wall Street trader lah. Dan saya dah harmonikan dia sebagai perjalanan pribadi saya selama 15 tahun sebenarnya sebagai FTT lah. Okay. Dan saya dah guru di US lah sebenarnya. Dan nama itu muncul setelah saya buat 5 tahun R&D dengan banyak instrumen. Dan ketahuilah tuan-tuan dan perempuan, FCPO adalah pasaran terbaik untuk diterapkan. Itu dia. Dengan ketepatan sehingga 90%. Ini bukan jaminan, tetapi ia adalah sekadar analisis ataupun fakta statistik yang kita dah buat selama 5 tahun. Okay? Dan kita boleh namakannya sebagai sistem box lah. Okay? So sistem box ni kita akan kenal pasti banyak. Contohnya struktur pasaran, kita nak mencari entry, kita nak mencari exit dan juga trend direction ataupun hala tuju pasaran. Okay? Dan kita masuk kepada topik yang pertama, iaitu mengenai demand dan supply ataupun penawaran versus permintaan. Okay? So kita ungkap balik statement dia, bagaimana kita nak menggunakan harga buka ataupun open price untuk memahami konsep permintaan dan penawaran walaupun hanya menggunakan time frame 5 minit. Alright, so kita mesti ada dua. Dalam market, tuan-tuan, dia tak ada 3, ada 4, 5, tidak. Dia mesti ada 2 je perkara. Sama ada buy atau sell. Sama juga maksudnya demand atau supply. So macam mana kita nak mengetahui keadaan pasaran, adakah sekarang ni demand lebih ataupun supply lebih. Jadi dia bergantung beberapa perkara. Jadi kita teruskan lagi. Saya bersama dengan saya. Jangan tidur, jangan lena. Okay. Alright, so kita dengan menggunakan the brand is Snap, teknik sniper price action, anda akan dapat mentafsirkan demand dan supply. Itu dia. Dah keluar dah. Dengan menggunakan data OHLC. Apakah dia OHLC? Itulah dia. Open, high, low, close. So far macam mana? Thumbs up sikit, participant. Menarik ke? Klik kat situ. Thumbs up sikit. Okay, terima kasih.
Kan? Jadi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita biasa perhatikan di Wall Street contohnya, di mana-mana yang kita biasa tengok di filem ke, kalau kita boleh pergi sendiri, mungkin even di bursa sekalipun, sebenarnya kalau kita melihat kepada kita masuk je bursa, kita jarang tengok chart sebenarnya. Mereka akan menunjukkan data itu adalah open, high, low dan close lah. Jaranglah kita tengok-tengok masuk-masuk tengok chat. Tidak, dia akan nampak numbers, banyak numbers, ada open, high, low, close, sebenarnya ada something situ. Dan untuk tuan-tuan, ilmu ni sebenarnya memang sangat orang kata berbaloi dan kita cuba sampaikan pada malam ini. Okay, alright, boleh nampak skrin saya? Ada yang tanya tak nampak, boleh nampak? Alright, so kenapa kita menggunakan harga? Sebenarnya harga itu telah pun memberi sedikit pengetahuan awal ataupun asas bagaimana kita nak mengenal trend pasaran. Tuan-tuan, puan-puan, suka saya ingatkan, kalau kita pandai entry, setajam mana pun, setepat mana pun, kalau trend kita salah, salam lah maka sebenarnya perkara penting untuk kita mengenal dulu adalah demand dan supply ataupun trend. Okay? Trend mesti dikuasai dahulu apabila kita untuk berdagang lah, untuk trading. Jadi tuan-tuan, perempuan, saya nak ingatkan lagi sekali, okay, tak guna lah kalau kita banyak ilmu tetapi kita gagal untuk membaca trend. Jadi ilmu ni sangat penting. Mudah-mudahan membantu tuan-tuan untuk mengenal trend pasaran seawal time frame 5 minit. Okay? Boleh? Boleh saya teruskan? Alright. Ini sedikit pro and con lah. Tidaklah saya berkesimpulan terus dalam statement ini. Cuma saya bagi tahu, walau bagaimanapun jika kita masih menggunakan indicators, kemungkinan untuk mendapatkan ketepatan entry dan exit tidak akan banyak membantu. Bukan bermaksud tidak bagus, tapi kemungkinan akan ada konflik interest dan sebagainya lah. Tetapi ini terpulang kepada tuan-tuan, kerana apa? Kerana data perlu kira terlebih dahulu daripada price action untuk memberitahukan anda masa yang tepat. Dia bermaksud price action sebenarnya preceding maksudnya mendahului indikator sebenarnya. Jadi kalau kita dapat ilmu ini, okay, ibarat kita boleh tahu ayam dulu ke telur dulu. Itu satu persoalan yang berat sebenarnya. Tetapi tidaklah seberat itu kan. Cuma saya nak bagi tahu tuan-tuan, jangan risau. Trading ni tidaklah sesusah mana ataupun sedifik ataupun seteruk yang mana yang kita bayangkan. Sebenarnya anggap saja benda ni sebenarnya mungkin belum sampai masanya untuk kita berjumpa dengan mungkinlah teknikal yang boleh membantu anda. Inilah dia. Okay, alright. So dah masuk straight forward je terus saya bagi. Ini dia. So macam mana nak kenal demand dan supply itu melalui seawal 5 minit pertama. So tuan-tuan dan puan-puan, termasuk Tuan Aizah, terima kasih kerana memberi perhatian yang jelas. So kita ada 5 step di sini. Kita ada 5 step di sini. Okey, kalau kita melihat yang pertama itu, kita tulis apa di situ? Kotak scalping M5 strategy. So kita kena buat box. Seperti awal yang tadi saya sebut, kita sebut box. Jadi kita akan buat box. Ini dah terus masuk strategi dan kita akan, untuk tuan-tuan, kita akan cuba melihat live market nanti. Dan kita cuba praktikalkan dia. Maknanya kita ada sesi live trade lah sebentar lagi. Kita tengok kalau ada rezeki, kita boleh masuk entry lah. Cuma market FCPO tidak ada waktu malam lah. Kita akan cuba lihat di soya bean oil nanti. Okey, futures market juga. Dan saya galakkan tuan-tuan untuk mula melihat futures market ini dalam konteks yang lebih besar. Dia bukan hanya pada FCPO. Dia ada banyak sebenarnya. Dia ada soya bean oil yang kita mampu sebenarnya. Dia ada crude oil, banyak lagi sebenarnya. Dia ada indeks juga FKLI kan. Cuma untuk mungkin tak sesuai lah untuk yang Muslim Cuma kita cubalah mengetahui sebenarnya untuk pengetahuan tuan-tuan, technical ini boleh diguna pakai pada semua instrumen sebenarnya. Cuma bezanya ialah kita buat di FCPO kerana dia lebih sesuai. Okay, alright. So kita akan buat kotak scalping M5 strategi yang pertama. Itu step yang pertama.
So yang kedua, kita akan boxkan dia mengikut time frame iaitu 10.30 dan 10.35. Okay. So bila kita sebut tentang supply dan demand, ia bermaksud support dan resistance sebenarnya. Okay. So sebenarnya apabila 10.30 sampai 10.35, so kita dah tahu support dan resistance seawal 5 minit pertama. Tu dia. Tu dia. Okay. Macam nak berniaga ke apa ni? Okay. So nanti kita nak bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya support dan resistance telah pun kita ketahui pada awal 5 minit yang pertama lah. Okay. Dan jangan ingat jangan salah faham dan ini adalah scalping saja ya. Jangan baca untuk market jangka masa panjang, tidak, ini jangka masa pendek iaitu 10.30 maknanya scalping lah ataupun jangka masa pendek. Scalping itu adalah jangka masa pendek. Jangan silap faham Dan yang ketiga, alright, so nampak di situ selepas tutup CS tu adalah candlestick. Okay, kalau kita nak tengok candlestick lah. Okay, tunggu persediaan untuk minimum kemasukan pada box 2 CS BO. BO tu adalah breakout ataupun reversal. Jadi bermaksud mungkin kejap lagi saya akan tunjuk slide yang ada contoh macam mana kita nak apply strategi ni. Okey, sekarang ni saya cerita teori dulu. Okey, cuba fahamkan dulu teori ini. So ini bermaksud apabila kita nampak dua candlestick breakout box kita yang pertama tadi maknanya 10.40 lah atau 10.50. Okey, ada breakout saja maka kita dah nampak trend dia. Contoh, kalau ada breakout support, ini bermaksud trend dia adalah sell. Betul? Kalau dia breakout resistance, maka trend dia adalah buy. Sebaliknya begitu juga kalau dia reversal. So agak advance sedikit lah tuan-tuan mungkin yang belum newbie tu, kita cuba catch upkan juga. Tetapi dia simple. Macam mana simplenya tu kejap lagi saya akan tunjuk dalam bentuk box ataupun dalam bentuk charting. Okay, so dah nampak step 1, step 2, step 3. Dan step keempat, maknanya step ketiga ni adalah kita mengenal trend, okey? Dan juga untuk entry. Ini bermaksud pada 2 CS yang telah pun breakout. Kita ambil breakout dulu Breakout tu maksudnya dia pecah lah, dia pecah. Okey? Ke saya laju ni. Patah balik yang kedua. Okey? So kalau yang kedua ni makna 10.30 sampai 10.35. Alright? So saya laju saya rasa. Okey, 10.30 dan 10.35. Apabila box itu complete, satu batang candle M5, okey. Itu dah nama dia support resistance. Maknanya kalau yang di atas tu kita namakan dia resistance lah. Kalau yang di bawah itu kita namakan dia support lah. Ada yang tak kenal lagi ke support resistance, saya tak. Saya nak kena cerita support resistance, tak mungkin lah So kita ambil masa pula di situ kan. Alright. So kita akan cerita kepada yang kedua. Yang ketiga, step yang ketiga adalah apabila anda nampak 2 CS breakout. Okey. M5 pun ada yang tak tahu Ini dahsyat juga. M5 tu time frame time frame 5 minit yang pertama. Okey. So time frame 5 minit yang pertama ini sangat penting. So kalau anda lihat di sini, kalau kita lihat di sini ada box tu kan. Box yang kita namakan box lah 10.30 hingga 10.35. Ini dia. Mana 5 minit, mana setiap time frame 5 minit tu satu batang CS. Alright. Dan yang kedua adalah entry dia. 2. Kejap lagi saya akan tunjuk chart sebentar sekali. So kita cuba cerita selam dulu untuk teori dia. Okey. Dan yang keempat, okey, yang ini adalah bagaimana untuk kita buat take profit ataupun untuk exit daripada pasaran ataupun daripada market So maknanya selepas kita dah masuk market tadi pada candle yang kedua ini iaitu lepas 2 CS breakout, 4 candle berturut-turut ataupun selepas 20 minit kita exit. Disesuai kenapa di jangka pendek. Ini bermaksud tuan-tuan boleh buat trading seawal 5 minit pertama dan masuk selepas 15 minit dan keluar selepas 20 minit. Ini bermaksud total satu entry akan berada di dalam lingkungan 30 minit sahaja. Okey. Lebih kuranglah 30 minit dan di bawah 1 jam. Maksudnya kita hanya buat scalping sajalah. Okey. Dan paling berguna dengan trend yang berikut bermaksud kita boleh buat mirror dan dia boleh sambung dan menyambung lah. Alright. Jadi saya teruskan kepada seterusnya. Jadi dah jelas bagaimana kita kenal demand dan supply melalui price. Iaitu inilah dia. Iaitu menggunakan strategik M5 box.
Jadi price ini sangat main peranan kerana dia memberi satu significant value. So saya akan cerita balik bagaimana kita buat dalam bentuk charting. Mungkin akan lebih faham pasal kalau orang yang tak boleh nak visualize dia the chart itu ataupun the candlestick itu, dia rasa macam apa ni jadi jangan risau tuan-tuan puan-puan, jangan risau, saya dah berpengalaman agak lama, don't worry. Kita akan cuba selesaikan sebaik mungkin supaya kefahaman itu boleh dapat. Cuma ialah dalam masa yang terhad ini diharap anda memberi fokus, attention. Kalau ada kopi, minum kopi, jangan mengantuk lagi. Okey, baik, kita teruskan. Tu dia. Nampak tak? Okey, so kalau saya boleh conteng sikit, boleh conteng ke sini. Okey. Kalau saya ada whiteboard boleh conteng lah kan. Alright. So kita lihat di sini, nampak tak? First price open at 10.5. Okey, so just kita boxkan dia. Okey. Ini maknanya kita dah nampak. So ini kita namakan dia resistance lah dekat atas. Dan ini support. So kita dah tahu ini adalah resistance dan ini adalah support. Okey. Boleh faham? Boleh? So far, ni yang step yang kedua tadi kan? Step yang kedua, kita namakan dia box. Dah settle. As simple as this. Ini bila punya charting ni? Tak silap saya dalam 2 minggu lepas saja. Ogos 6 Dan kita melihat di sini, okey? Dan kita terus tahu ini adalah support, ini resistance. Itulah kita nak tahu. So, boleh pakai pointer tak? Tak nampak clear. Macam mana nak pakai pointer? Okay, but it's okay. Bear with me lah. Nanti kejap lagi kita ada live trade session. Don't worry. Ni kita buat teori lagi ni. Okay. Itu kelebihan dengan ataupun yang anda diberi peluang untuk kita buat live trade session. Kita tidak keberatan. Okay. Kita akan buat. Sabar. Okay. So saya cuba sedaya upaya untuk memahamankan anda sebab ini adalah lebih kurang technical punya topik lah. Dan masih lagi ramai yang masuk ni. Dahsyat malam ni. Okey. So kita nampak di resistance 1 dan kita nampak di support 1. Okey, nampak tak? Nampak tak mouse saya ni? Nampak kan? Boleh nampak mouse saya? Alright. So ni resistance 1 dan ini support 1 lah. So kita dah buat box yang pertama. Cantik. Okey. So immediately nampak dah support. Okey. Alright. Boleh? Boleh faham? Okey. So, untuk ni sesi pagi lah, 10.30 pagi. Okay, let's say macam ni. Alright. Dan saya melihat kepada sini tidak ada entry lagi. Ini kita cerita entry. Okay, ini lebih kepada reversal. So, kalau kita lihat di sini, yang tadi kan setup yang kedua, kalau saya boleh patah balik sekejap. Okay, contohnya, kalau saya boleh patah balik sekejap. So, kita nampak kat sini, dia ada dua perkara iaitu sama ada dia breakout atau reversal. Bagaimana kita nak buat entry. So, maknanya, step yang pertama tadi kotak scalping, maknanya kita boxkan dia, dan kotak yang kedua adalah kita buat ikut time frame ni 10.30, 10.30, 10.35. So untuk pengetahuan anda, SCPO dia ada dua trading session ataupun dua trading hours, iaitu 10.30 pagi, lepas tu pukul 2 petang. Not mistaken, 2 petang. Yes. So maknanya dua-dua kaedah ini ataupun dua-dua trading session ni kita boleh guna sama saja. Okey. Cuma pada yang ini sebenarnya untuk entry. Step ketiga ni entry. Okay, box 2 CS breakout atau reversal. So reversal ni macam U-turn lah. Okay, alright. So kita cerita balik bagaimana reflectnya chart ini. So kita nampak ni reversal CS shows market pressure for sell. So short R2. So it's set up to go short. Nampak So nampak bila kita nampak di sini ada resistance dan support. So kita boleh gunakan dia juga. Dan kita nampak di sini ada reversal di resistance, resistance 1, resistance 2. Sebab kita nampak di sini untuk pukul 2 punya, 2 sampai 2.30. Maka 2 CS, reversal 1, 2. Okay, so close CS, sorry lah, tulis bahasa Melayu, Inggeris pula Okay, so confirm candlestick ini telah pun dikonfirmkan apabila 2 CS reversal. Okay, shows market structure is will have another lower lah. Okay, maknanya kita dah nampak terus terang. Kita nampak demand ataupun sebenarnya supply telah beat the demand. Maknanya sell lah. Okay, sebab kita dah nampak dia buat reversal di resistance. So, dah ada dua setup candlestick. Okay, so is confirmed to entry sell after the CS has closed. So, kita entry lah di sini. Okay.
Apabila dia close, kita entry dan kita hold dia kalau kita boleh tengok balik pada kotak yang sebelum ini, batu kotak 4 ni kita bagi tahu hold 4 CS. Maknanya selepas 20 minit ini untuk exit lah. Alright, sama juga untuk kalau stop loss. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk pengetahuan anda, kita dalam perniagaan. Jangan buat orang kata tidak tentu arah pengurusan risiko itu sangat penting. Setiap entry kita mesti ada stop loss. Jadi sama, maknanya nombor 4 ini, 4 CS ini untuk TP dan juga untuk stop loss. Okay? Alright? Jangan tak tentu arah ataupun jangan terlalu gambling, tidak boleh. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan, untuk trading ini guna duit lebihan. Jangan guna duit yang itu je lah yang ada. Okay? Faham ke tak faham? Mudah-mudahan faham. Sebab kita trading ini ataupun kita sebut dalam dunia investment ini, risiko mesti ada. Jadi cara kita adalah untuk kurangkan risiko dan juga minimum garis, dan juga kalau kita dapat dalam bentuk yang kita boleh maximiskan profit tu, maka kita boleh maximiskan dia. Alright? Okay, so kita nampak ni sini 1, 2, 3 dan 4. Maka 4 CS ini telah memberi kita jalan untuk keluar. Keluarlah. Close candle keluar, maka dapatlah berapa point profitnya situ. Satu entry saja cukup. Tuan-tuan, kalau boleh kurangkan entry dalam market. Especially kalau untuk orang yang baru bermula. Sebab market futures ini dia ada volatile. Volatile dia sangat luar biasa. Okay? Ada masalah ke? Slide boleh nampak semua? Okay ke? Okay? So ini bermaksud saya telah pun selesaikan untuk theoretical punya topik, iaitu CS1, 2, 3, 4 itu adalah untuk yang apa nama tu? Yang inilah keluar untuk minimum hold 4 CS, maknanya untuk exit strategi dia. Ni untuk entry, yang nombor 3 ni entry, yang nombor 4 ni exit. Okay? Alright? So maknanya sini saya tunjuk contoh satu sahajalah, itu pun dalam bentuk reversal M5. Okay? Alright? Selesai? Okay? Don't worry, kita akan buat lagi jauh hari. Alright? Okay, itu dia. Alright, kita masuk kepada subtopik yang kedua, trend direction ataupun hala tuju pasaran. Bagaimana kita nak menganalisa dan mengesan perubahan trend secepat mungkin, sama ada long atau short. Okay? Jangan confuse buy dengan sell, long dan short, apa dia? Benda yang sama. Cuma terms itu kita gunakan lebih kepada teknikal lah. Kalau kita nak sebut pasal trend, orang tak sebutlah selalu trend buy. Macam peliknya lah kan. Orang akan sebut trend long, okay? Tapi kalau dia nak membeli, dia akan sebut buy. Ataupun kalau dia nak masuk, dia akan masuk buy. Itu lebih kepada tadi itulah, supply and demand. Okay? So dengan menggunakan TSPA, anda dapat meramalkan kemungkinan trend direction semasa dengan ketepatan sehingga 90%. Kerana apa tadi? Kerana kita dah tahu support dan resistance. Semasa. The keyword is currently punya market support resistance tu anda dah tahu. Ni kita cerita scalping punya teknik lah. Jangan kita cerita intraday atau swing. Okay? Ini bermaksud kebanyakan trader tidak memahami current trend. Current trend tu maknanya trend semasa scalping itulah. Dia tak tahu apa yang tengah berlaku. Okay? So kalau kita dapat baca tadi, kalau kita ikut box tadi, kita dah tahu dah. Itu support dan resistance. Okay, maknanya clear di situ, kita nampaklah trend direction. Alright, sabar tuan-tuan. Kerana kita masa itu mencemburui kita, don't worry, kita akan buat sebaik mungkin. Sabar. Alright, saya nampak di situ. Okay, alright, so harga akan menunjukkan cara terpantas untuk mencari apa yang berlaku di trend pasaran dalam support dan resistance. So maknanya secara overallnya, okay, apa yang saya dah bagi tahu sebelum ini, iaitu strategi M5 box, okay, kita akan nampak dah support dan resistance dan kita boleh detect perubahan trend seawal 5 minit lah. Ini bermaksud apabila kita nampak candlestick itu bergerak, breakout box yang kita dah buat pada awal tadi, terus kita tahu trend dia adalah long, ataupun sebaliknya, kalau dia break support jadi short, kalau dia break resistance dia jadi long. Okay? So kalau boleh saya sedikit patah balik kepada slide
sebelumnya ini, sebab dia memang technical punya kelas sebenarnya. Okey, saya banyak kena tunjuk sedikitlah. Contoh, nampak tak? Okey, kita dah tahu ni resistant, ini support. Okey, apabila kita nampak dia buat reversal di bahagian resistant, maka kita tahu trend itu telah bertukar menjadi sell lagi sekali. Okey, pagi ini pun dia dah sell sebenarnya. Okey, alright, cuma dia dah hujung-hujung. Okey, untuk pengetahuan anda, technical scalping ini wajar ataupun bagus digunakan pada permulaan open price. Jangan di hujung-hujung ni, ini dah habis ni, 10, 11 lebih kurang, pukul 12, dia dah habis. Dah habis tak boleh lah. Okey, tidak bagus. Dia awal-awal. Okey, dan memang itu gunanya scalping. Tidak boleh kita scalping ni tiba-tiba dekat tengah, ataupun dekat tepi belakang, tak boleh. Mesti di awal. Alright? So maknanya di awal sahaja. Jangan kita nak guna scalping ini untuk di tengah-tengah, di hujung-hujung, tak boleh lah. Itu dah masuk sesi ataupun untuk teknikal yang lain, iaitu intraday dan swing. Okey? Alright? Boleh? So kita teruskan dulu. Kalau kita nak pakai sesi petang, kita guna sesi petang. 2 sampai pukul 2.00, 2.05. Sesi petang. Okey? So boleh guna 2 kali lah. Dia bermaksud kemungkinan besar ada 2 setup yang kita akan dapat. Pagi sekali, petang sekali. Untuk scalping, kurangkan entry. Especially untuk yang baru mencuburi dalam bidang. Kalau yang dah lama, kalau boleh kita kurangkan trade sebab kita tak nak over trade. Alright? Sorry, 2.30 petang. Dah pening kepala sebab sebab banyak sangat chatting tu kan. Minta maaf. Okey? Jadi 2.30 sampai 2.35. Macam tu saja. Alright? Okey? Selesai? Alright. So, ini dia punya sedikit kontra lah. Okey? Walaupun jika kita tak gagal atau bergagal dengan support resistance pada masa yang tepat, dengan ketekunan yang sewajarnya, okey, ini akan memberi ramalan aliran yang salah. Ini kira warning lah. Warning. Saya kena bagi tahu anda dalam trading, okey, apa yang kita boleh bantu diri kita. Pertama sekali adalah kita punya mindset mesti ingat. Trading ada risiko. Jadi kita mesti set priority, risiko itu mesti di manage ataupun diurus dengan baik. Sebab tidak ada orang yang boleh baca trend direction tepat 100% tidak ada sebenarnya. Cuma kita cuba mengenal pasti lebih awal. Itu saja. Okey? Dan kalau salah sekalipun pengurusan risiko menjamin kita punya account. Sebab dalam trading ni yang perkara pokok yang pertama adalah survive dululah. Survive dahulu. Kita nak jadi trader yang baik. Begitulah. Dan lama-lama insyaAllah sukses. Alright, so dengan menggunakan TSP ini, anda akan mengetahui struktur pasaran seawal mungkin. Okay, serentak dengan kemampuan untuk meramalkan struktur seterusnya dengan tepat. Saya ulang lagi sekali, tertakluk kepada pengalaman dan juga skill anda yang boleh sehingga mencapai 90% lah. Okay, walau bagaimanapun, ia akan memberikan sedikit salah tafsir. Okay, jika anda tidak mempunyai teknik yang betul untuk membaca struktur pasaran di multiple time frame analysis. Ini bermaksud multiple time frame analysis ni adalah time frame yang berbeza-beza lah. Kita ada 5 minit, kita ada 15 minit, kita ada 30 minit dan banyak sebenarnya. Okay? Boleh? Dan ini ada lower H lower. Okay? Sebenarnya kita dah masuk topik struktur pasaran. Okay? Ini bermaksud saya nak tunjuk sikit contoh lah. Alright? So kalau kita nampak kat sini, market structure dikesan berubah melalui box. Okey, maknanya kita dah boleh nampak market structure sama ada dia dah buat lower atau high low, okey, ataupun lower high. Kita hanya menggunakan box itu saja. So kita boleh nampaklah. Kalau kita lihat di sini, anda boleh melihat price berubah-ubah mengikut trend yang dominan di dalam pasaran. Okey, so kita perlu lihat pasaran dalam bentuk big picture. Okey, so kita boleh nampak kat sini lower at support, low high, dia ada buat lower lagi. Apabila dia break, kita tahu dah dia akan buat lower. Dan apabila dia pusing, gap up, ni keistimewaan FCPO lah. Dia ada gap. Okey, mungkin nanti yang tak tahu dia ada gap, right? So apabila berlaku gap, don't worry, kita still boleh buat trading, okey. Dan kita dah nampak sebenarnya walaupun dia gap up, okey, tapi struktur pasaran dia masih lagi dipanggil H low ataupun high low, sebab kita ada high pagi tadi.
sekarang dia buat high low. So makanya kita tahu lagi struktur pasaran sebenarnya masih lemah ataupun masih trending ataupun direction dia masih sell. Sebab dia bukannya pecah high-high ni, dia masih lagi di bawah. Maka that's why kita nampak market structure itu lemah ataupun dipanggil dalam bentuk selling lah. Okay. So inilah dia market structure. Kalau kita nak lebih faham, apabila berlaku perubahan trend, itulah berlaku jugalah perubahan structure. So kalau kita nampak kat situ, dia ada tulis kat sini lah, sama jugalah. So apabila kita ada box, maka market structure, trend direction, entry, exit, semuanya boleh dibuat di situ. Dah boleh nampak. So contohnya, apabila kita ada box pagi ni, kemudian petang lower, kemudian dia naik, dia masuk balik dalam box ini, kita dah tahu dia buat lower high pula. Okay? Nampak lower high. Dia buat lagi, maka kita tahu dia dah mula sebenarnya menukar struktur itu untuk naik balik. Sebenarnya kita boleh buat entry buy lah pula kat bawah ni kan, sebab ni kan support. So kita boleh buy kat sini. Buy, lepas tu kita boleh write dia 4 batang CS atau lebih sebenarnya, tapi better 4 saja dan boleh naik. Dan nampak dia buat high lagi. So nampak tak? Dengan hanya menggunakan box, tuan-tuan dan puan-puan boleh mengenal beberapa perkara yang saya telah pun ceritakan di dalam topik inilah ataupun di dalam program ini. Tamat dah. Sorry. Okay, so boleh tak tuan-tuan sekalian, saya akan masuk kepada apa nama tu, sharing untuk market live. Kita cuba sedikit buat market review untuk FCPO, apa yang berlaku pada FCPO hari ini. Boleh nampak ke skrin? Putar ya. Internet ni dah lama-lama ni. Okay, alright. Dan ini yang merupakan apa nama tu? Okay. So ini dia. Okay, kita lihat. So tuan-tuan boleh buat apa nama tu, back test ataupun paper trade di dalam simulation yang disediakan oleh bursa ataupun di dalam bursa marketplace. Boleh download dan subscribe. Dan saya gunakan ni adalah contoh daripada beberapa broker lah yang berada dalam pasaran. Contoh kita ambil di CPO lah contohnya. Maka kita lihat box 5 minit. Okay. Ini yang berlaku. Mungkin saya boleh sedikit demo lah ataupun saya tunjuk apa yang kita boleh buat. Contohnya, okay. Alright. Contohnya, kita cuba buat dalam bentuk praktikal sedikit. Nampak? Ini adalah hari ini punya market. Okay. Contohnya. Alright. Okay. So, maknanya apabila kita nampak trading ni untuk hari ini ini adalah untuk hari ini. Kalau kita lihat pada 10.30 pagi ini, so step yang pertama buat box. Itu dia. Okey. Alright. Apa tu? Letak sini. Okey. Ikut line dia tu. Macam tu. So tandakan dia. Okey. Tulis kat situ support. Okey. Alright. Lepas tu tulis kat atas ni resistance. Tu dia. Saya buat slow-slow sikit. Okey. Alright. Nampak? Okey, clear. Boleh? So far? Boleh thumbs up sikit? Okey. Boleh. Mana-mana apa nama yang berada di pasaran, kalau boleh guna bursa marketplace. Okey, ataupun broker yang anda dah buat pilihan, pakai saja. Dia tak kisah. Sebab as long as ada chart, okey. Kalau kita tak ada chart dan kita tak boleh nak baca price lah. Unless kalau kita ada kepakaran untuk baca data sajalah. Okey, so far kita belum masuklah topik itu. Okey. So kita nak buat cerita untuk yang ini sekarang. Alright. So bila kita dah buat ni support, ni resistance. Boleh? Alright. So mari kita lihat apa yang berlaku pada hari ini. Okey, so kalau kita boleh lihat dekat sini, alright. Alright, so kita lihat sini. Satu, breakout. Nampak macam nak breakout Kedua dia masuk balik
kedua masuk balik. Kan? So kita tahu dah apakah trend itu. Trend dia adalah sell lah. Pasal dia dah masuk balik. Maknanya breakout untuk buy ataupun untuk breakout resistance ni tidak berlaku. Jadi bermaksud trend pada hari ini ataupun pada pukul pagi tadi telah bertukar daripada dia nak buy tadi, dia telah pusing balik. Okey? Tetapi kalau kita melihat kepada sepanjang pagi ini, market dia tidak berapa cantik lah. Kalau kita lihat, dia berada dalam ni. So kalau kita tengok price berada dalam ni sebenarnya, kita tahu terus. Dia dalam kategori sideways lah. Ataupun ranging ataupun jigsaw atau whipsaw. Iaitu dia tidak ada structure yang baik ataupun tidak ada trend yang jelas sebab dia berada dalam box. Okey? Jadi berada dalam box maka tidak ada entry. So maknanya pagi tadi tidak ada entry. Dia berada dalam box. Alright. Dan bagaimana kalau kita lihat pada petang ini? Okey. Ini petang 22 sampai 2.30 sampai pukul 2.35. Maknanya satu batang ni satu lah. Satu box lah. Alright. So kalau kita lihat di sini. Okey. Dia reject. Kemudian kita nampak dekat sini ada satu lagi breakout. Okey. So sebenarnya dia dah bagi satu setup untuk buy. Alright. Dalam masa yang sama, yang kedua ini kita boleh nampak untuk confirmation. Okey. Alright. Tapi dalam masa yang sama, berlaku rejection yang kuat. Boleh nampak rejection yang kuat. Kita nampak ada reversal. So, kalau berlaku reversal begini, jangan entry buy. Kalau kita dah nampak continue ataupun market structure itu dia melemah balik. So, ini bermaksud kalau kita ada setup sekalipun, anda perlu entry pada trend yang kuat. Kalau kita nampak kat sini, tak ada trend yang kuat. Dan kita nampak, inilah kelebihan box ini. Ini adalah resistance yang mana telah bertukar apabila masuk petang, dia telah menjadi support. Betul? Jadi support dan kita lihat berulang kali dia test. Masuk sini, masuk sikit, tolak balik. Okey, nampak? Tolak balik. Masuk balik, tolak balik. Nampak? Okey. Dia bermaksud favorite ataupun current trend untuk petang adalah lebih kepada buy. Lebih kepada buy. So basically dengan menggunakan box ini, supply and demand tu anda dah tahu dah. Iaitu dia lebih kepada buy. Dan kita nampak dia punya market structure pun membuat low high dan high high dan juga patah balik dan buat balik. So basically anda boleh clear sedikit lah untuk trend dan juga market structure seawal 5 minit pertama. So ini tak berapa nak cun lah. Memang kita lihat pada hari ini pun market orang kata sendu lah kan. Semput-semput. Okay. Maka kita lihat, cuba kita review sedikit pada hari sebelumnya iaitu hari Isnin. Sangat cantik hari Isnin tuan-tuan. Okay. Maka kita lihat ini hari Isnin 10.30. Okay. Dia gap down. Kita boxkan dia. Alright. So ini adalah support. Okay. Kebanyakan daripada trader-trader di luar tidak dapat mengenal pasti di manakah support dan resistance seawal ini. So ilmu ini sangat bagus untuk anda membuat sedikit rujukan dan sedikit panduan untuk anda membuat sebagai trading strategi yang anda boleh gunakan. Tapi tidak ada garanti apapun dalam dunia ini tidak ada garanti. Yang ada hanya komitmen anda buat dan selalu saya pesan buat sampai jadilah. Okey. Jangan buat separuh jalan alright. Bila kita nak mencuburi bidang ni, janganlah buat separuh jalan alright. So kita buatlah sampai habis, buat sampai jadi. Alright, mari kita lihat. Ini adalah box yang pertama, cantik. So kita dah nampak ini adalah support. Alright, ini adalah resistance. Alright, dan kita melihat kepada first CS ini. Ini first breakout. Satu, cantik. Dia bagi kita dah set up Alright, satu, cantik. Dua, confirm. So ini kita dah nama dia confirm setup. Nampak tak? Setiap trading strategi mesti ada setup. So setup apa ni? Setup long. Okay. So dah nampak setup long lah. So the moment dia close saja, maka kita boleh entry. Kita akan entry. So ini adalah entry. Nampak? Entry. Alright. Okay. Entry apa? Di buy lah. Okay. Alright. Di sini.
price ini, dan kita boleh write dia 4 batang. Maksudnya ini adalah 1, ini adalah ini adalah 2. Maknanya kita holding untuk scalping ini maksimum 4 batang lah. Ni 3. Ni 4. So habis lah. Boleh? Habis lah. Maknanya TP lah. So maknanya kita keluar kat sini TP lah. TP di situ. So SL kat mana? So kalau kita long kat sini, SL kita boleh letak kalau kita nak very safe lah. Kita letak balik di resistance sebab kita tahu kalau dia masuk balik resistance, maka resistance sebenarnya bila dia pecah, resistance ni betulkan menjadi support kan. Tapi kalau dia patah balik dan di sini akan jadi kita punya support lah kan. So SL kat sini boleh atau kita nak buat lagi sekali dekat bawah sini. Sebab kita tahu kalau dia pecah support lagi kuat lah untuk dia buat new low. Okay. So maknanya SL anda boleh buat di sini atau di sini. Risk ratio 1-2 kalau boleh. Maknanya kalau 1-2, kalau contoh untuk scalping ni 5 ke 10 point, itu tertakluk kepada anda punya pengurusan kewangan lah ataupun pengurusan money management. Cuma saya lebih menceritakan tentang kaedah ini dan bagaimana untuk anda mengenal trend dan mengenal market structure. So daripada lower dia membuat lower high, ataupun higher low. Kita melihat trending itu berterusan. Berterusan, ini adalah semalam punya tadi kan. Kalau kita buang ini pun, dan kita melihat price itu membuat kenaikan dan kita tengok. Dan pagi ini sebenarnya kalaupun petang kita guna, ada box juga untuk petang contohnya. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan, always refer yang pagi tadi. Sebab pagi tadi open price yang sangat penting. So kalau anda lihat di situ, apabila kita nampak petang ini, walaupun dia pecah 2 setup untuk sell ada di sini, tetapi pagi tadi masih kuat lagi. So sebenarnya kita nampaklah berlaku market structure yang jelas. Nampak sangat jelas, iaitu dia membuat ini adalah lower, ini membuat lower high. So nampak sangat jelas. Dan kalau kita buat sedikit kotak untuk petang, dia berlaku lagi sekali. So kita nampak dekat sini, nampak dan dia buat low high dan terus memanjat. So maknanya tuan-tuan semalam pada hari Isnin sangat baik sebenarnya market. So technical apa sekalipun tuan-tuan perlu menggunakan kesabaran dan ingat peluang ada selalu. Jadi sebab itu kena bila masuk saja entry jangan lupa letak stop loss. Cara dia sama ada kita letak di line ini ataupun kita nak tunggu 4 CS pun boleh, tapi better kita letak terus di sini atau di sini. Just matter untuk kita punya money management sebab trend boleh berubah mengikut pada bila-bila masa dan kita tidak boleh jangkakan dia. Maka apa yang kita buat ini adalah cuba untuk membaca trend seawal 5 minit, maka clear seawal 5 minit dah mendapat. Maknanya kalau tuan-tuan sebelum ini melihat kepada sesuatu benda ataupun trend ataupun market structure itu memerlukan masa yang lama, sekarang ni tuan-tuan dah tahu. Seawal 5 minit pertama, especially pagi lah telah pun berlaku. Kalau kita buat review lagi, banyak sebenarnya kita boleh buat review sebenarnya. Alright, contoh di sini, benda yang sama juga berulang. Cuma the best is kalau kita lihat pada yang semalam hari Isnin. Jangan ambil lama sangat. Boleh je, tapi masa kita terhad. Jadi kita nampak di sini. Alright? Nampak tak? Alright? So kita dah buat 2 simulation. So nanti kita ada Q&A, don't worry. Ada yang tanya tentang stok. Itu saya tak boleh nak jawab sebenarnya, walaupun boleh, tetapi kemungkinan besar stok tidaklah volatile. Ataupun se-volatile macam futures market lah. Tapi cuba anda explore sendiri. InsyaAllah anda akan nampak sesuatu yang menarik. Sebab sebenarnya reflection daripada box ini sebenarnya adalah daripada OHLC. Sebab saya tak zoom out lagi kepada daily punya CS sebenarnya. Ini kita kecilkan dia untuk buat M5. Sebenarnya untuk M1 pun kita boleh buat M1 M1 iaitu 1 minit yang pertama. Seawal 1 minit pertama boleh trade sebenarnya tuan-tuan.
Okey, tetapi itu lain kali lah. Okey. Semua saya nak bagi tahu tuan-tuan, cuba dan amalkan benda ini dahulu dan cuba melihat. Jangan belajar satu benda yang baru terus masuk live trade market. No. Backtest dulu, okey, paper trade dulu berulang-ulang kali sehingga anda dapat skill itu. Sebab sebenarnya trading ini memerlukan skill. Apa skill itu? Dua perkara. Satu, pendedahan dan satu lagi pengalaman. Okey, anda perlu lalui. Dia adalah proses, dia adalah perjalanan. Anda tidak boleh hari ini belajar, esok pandai, letih. Okey. Okey, kena lalu proses tu. Ada soalan-soalan itu nanti insya-Allah kita akan ada sesi Q&A. Saya rasa ramai sangat anda bertanya belum masuk lagi Q&A ni. Adakah kita boleh? Saya rasa mungkin kita boleh Tuan Iza buka kepada Q&A, asalnya 9.30 okey lah ni. Silakan. Tak apa Pak Su, Kita bagi silakan. masa. Mungkin Pak Su boleh wrap up dalam masa seminit dua ke. So lepas Alright. tu kita ke Q&A. Silakan. Okey. Baik. Terima kasih. So, conclusion ya kalau kita lihat kepada slide tadi, alright. Anda perlu lihat benda yang telah pun ditulis di sini. Okey. Banyak pula. Okey. Ni dia. Ada 5 step. Okey. Iaitu yang pertama, buat kotak dulu. Cerita dia. Jangan kalau dulu kita kecil-kecil sikit kan, masa kindergarten dulu kan kita biasa buat kotak. Itu je cerita, back to basic balik. Okay. Sometimes bila kita dah explore perjalanan untuk trader yang agak season sikit terlalu banyak sangat kita dah belajar sampai kita lupa back to basic. Basic balik. Okay. Back to basic balik, kita buat kotak. Alright. Yang kedua, ini contoh lah saya buat timing untuk pagi. Sesi pagi 10.30 sampai 10.35, maknanya 1 CS lah. Dan kita terus nampak support dan resistance. Itu je. Kemudian selepas tutup CS tu maknanya selepas 1 minute, selepas 1 CS yang kotak yang kedua ni tadi, yang itu 10.30 ni. Okay. Dan kita tunggulah sama ada dia breakout 2 CS atau reversal. Okay. Sama ada dia breakout resistance atau dia breakout support ataupun dia reversal. Kemudian yang keempat adalah at least kita tunggu 4 holes untuk exit, 4 candlestick untuk keluar market sama ada TP atau stop loss pun boleh. Okay. Dan continue lah. So maknanya in conclusion berada di sini. Cuma yalah apa nama tu, dalam masa yang terakhir ni saya cubalah sebaik mungkin untuk melihat kepada anda beberapa contoh yang reality, iaitu review pada market hari Isnin. Ini contoh clear, contoh pada hari Isnin dan juga pada hari ini tadi Selasa dan anda boleh buat balik review ni. Banyakkan backtest. Banyakkan backtest. Contoh, okey, ini pada petang. Okey, ini pada pagi. Dan anda melihat kalau saya buat kan boleh nampak market structure tu. Senang saja. Okey, ini yang pagi. Alright, ini yang petang. Maka kita boleh nampak dah structure itu berubah. Okey, nampak tak? Pagi tadi dia ada mengukuh sedikit ataupun dia buat kenaikan. Ini contoh bila ni? Ogos 19 Dan bila petang dia masuk balik. Masuk balik. Maknanya ini adalah previously adalah resistant. Bila petang dia pecah dan dia masuk balik. Maka kita tahu sell dominant. Dan kita lihat dia test balik. Okey? Jatuh terus. Tuan-tuan. Nampak? Nampak tak? Masuk sini. Pun boleh. Okey, jatuh terus. Sampai ke bawah. Right? So maknanya perubahan market structure ni boleh dikesan dengan menggunakan sistem box ini. Basically dia sebenarnya adalah OHLC. Cuma saya mudahkan dia dalam bentuk box system. Okay? So bila kita ada box system ni kita tahulah dia membuat lower dan kita tahu trend direction, kita tahu untuk entry dan kita tahu juga untuk stop loss. Okay? Contohnya kan. Contohnya kita masuk sini, sell, stop loss kat sini. Contohnya. Okay? Dan banyak perkara lagi lah yang boleh kita buat. Sebenarnya kalau anda nak masuk sedikit beberapa indi, saya tidaklah anti indi sebenarnya. Boleh saja, cuma bezanya lah kita tak gunalah. So basically kita menggunakan naked chart. So inilah naked chart. Kalau untuk mengetahui tuan-tuan, memang kosong lah. Kosong. Okay. Dan mungkinlah setengah orang setuju ataupun setengah orang tak biasa. Cubalah amalkan dan backtest
Tetapi bagi newbie ataupun bagi season, inilah sebenarnya naked chart yang kita sebenarnya kata orang sebut-sebut tu lah. Dan hanya menggunakan price action saja membolehkan kita membaca trend dan membuat sedikit analisa untuk entry dan juga seterusnya lah exit dan take profit. Okay, dengan naked chart. Dan banyak lagi kita boleh review, cuma saya ulang balik lagi sekali pada tuan-tuan dan puan-puan, anda perlu make sure apabila anda mengetahui ilmu ini pada malam ini, jangan terus masuk market. Okay, back test dulu, paper track dulu, cari keyakinan dulu. Okay, dan bersedia. Pokoknya adalah bersedia. Okay, jadi saya rasa back to Tuan Reza balik.